Beralih ke Sabah, antara paparan hub perindustrian halal pertama di Sabah dilancarkan. Langsung ke Kota Kinabalu bersama Rita Aloysius Malik. Rita, silakan. Ya, sahih. 73 mangsa terpaksa berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Seri Putatan apabila kediaman mereka musnah dalam kebakaran yang melibatkan insiden di Kampung Petagas, Putatan yang berlaku petang semalam dan kebakaran di Bukit Vor yang berlaku awal pagi tadi. Timbalan Ketua Menteri 3 Sabah Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata bantuan awal kewangan telah disalurkan kepada mangsa bagi membantu mereka membeli barangan asas yang diperlukan. Jadi kita memberi sedikit bantuan kewangan kepada mereka untuk mereka dapat membeli keperluan-keperluan asas yang diperlukan. Kita juga sedang memohon daripada Kerajaan Negeri Sabah untuk mempertimbangkan bantuan-bantuan yang sewajarnya nantilah. Beliau yang juga ahli Parlimen Putatan berkata demikian ketika ditemui media selepas melawat mangsa kebakaran di PPS Dewan Seri Putatan. Ada rasa sedih, ada juga rasa kecewa, ada rasa redha je, sabar je lah. Yang penting korang saya selamatlah. Syukur Alhamdulillah, memang rasa selesa lah, ada bantuan, ada pakaian, ada disediakan makanan, semualah ada. Itu dia ada juga kesihatan, Jepam semua, diorang menolong juga. Kan susah juga kita ni kalau mau habis saya pun ada kedai lagi pun itu pun terbakar juga. Saya ada kedai runcit juga. Saya baru saja isi barang-barang kedai saya yang hari Minggu habis semua. Kejadian kebakaran di Kampung Petagas melibatkan 19 buah keluarga, manakala insiden di Bukit Bor menjejaskan 8 buah keluarga. Perjanjian pembangunan bersama JDA ditandatangani bagi menggariskan pembangunan projek revitalisasi bandar bercampur yang melibatkan kerjasama Khazanah Sabah Berhad QSB dengan Bina Indah Development Sendirian Berhad BIDSB. Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Pong Jinja berkata projek dijangka siap dalam tempoh 5 tahun. Ia melibatkan pembangunan The Hill at Damai itu juga mampu menarik aktiviti ekonomi lebih besar. Memang ini saya melihat satu ruang dan peluang yang baik. Khususnya saya melihat ada kebaikannya untuk menyelesaikan masalah parking yang tidak mencukupi di sekitar itu dan juga menyelesaikan dan memudahkan aliran trafik di sekitar kawasan itu. So saya melihat, saya harap Khazanah memainkan peranan yang baik, terus memacu pertumbuhan ekonomi setempat dan juga untuk negeri kita. Beliau menyaksikan majlis menandatangani JDA antara QSB dan BIDSB. JDA berfungsi menggariskan pembangunan projek revitalisasi bandar bercampur di atas tanah seluas 5.26 hektar yang terletak bersebelahan Hospital Queen Elizabeth II. The Hill at Damai bakal menjadi pembangunan pertama Sabah yang mengintegrasikan ekosistem perubatan dengan kawasan komersial yang moden dan mewah dengan anggaran nilai pembangunan kasar lebih RM500 juta. Ia menjadi hub komersial moden menggabungkan projek ekosistem perubatan dengan tawaran gaya hidup kontemporari. Dalam perkembangan sama, turut dilancarkan Taman Perindustrian Halal QSME yang merupakan hub perindustrian berskala sederhana yang disahkan halal pertama di Sabah. Pengerusi Khazanah Sabah Berhad QSB Datuk Dr. Yusuf Yaakob berkata, projek tersebut telah siap 77% dan dijangka beroperasi sepenuhnya menjelang hujung tahun ini. Dia punya premis di sana, sudah tentu dia akan mengambil pekerja baru atau pekerja lama akan berada di situ. Bergantung kepada jenis perniagaan dan berapakah peluang pekerjaan. Taman Perindustrian Halal QSME yang dibangunkan sejak awal 2023 mengandungi 17 unit gudang dengan setiap unit direka untuk menjadi part pelancaran produk berkualiti tinggi dan bersijil halal dari Sabah. Ia mempunyai pusat halal sehenti untuk menyelaras proses pensijilan, pengeluaran, pemasaran termasuk ekspor, sekaligus meningkatkan kemudahan bagi sektor perindustrian kecil dan sederhana PKS halal.
Sasar melahirkan lebih ramai atlet bagi mewakili negeri di peringkat kebangsaan. Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah MSSD menjadi platform menjungkil bakat atlet khususnya untuk mewakili negeri ke Sukan Malaysia SUKMA. Okey, harapan kita dapat mengekalkan kejuaraan kita di peringkat kebangsaan yang telah kita menangi pada tahun lepas. Perlukan dan perlu lahirkan lebih ramai lagi atlet untuk mewakili negeri. Untuk sekolah sukan MSD ini, selain daripada mereka wakil negeri ke peringkat negeri, mereka juga ada yang kita serapkan ke sukan Sagah pada Oktober ini di Tawau, dan seterusnya pada tahun hadapan kita akan buat persiapan awal untuk memilih atlet ke SUKMA. Beliau ditemui media selepas merasmikan kejohanan MSSD Kota Kinabalu ke-57. Lebih 1,000 atlet muda dari lebih 90 buah sekolah mengambil bahagian dalam kejohanan MSSD yang berlangsung 5 hari bermula semalam. Festival Flora Borneo BFF 2025 bakal mencipta sejarah tersendiri apabila julung kali dianjurkan di Borneo dengan Labuan sebagai lokasi penganjuran pada 26 hingga 30 Julai ini. Festival berprestij itu bakal menampilkan lebih 200,000 spesies bunga dan tumbuh-tumbuhan. Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Sosioekonomi Jabatan Wilayah Persekutuan Datuk Parang Abai Elias Thomas berkata ia merupakan kesinambungan daripada kejayaan 13 edisi sebelumnya yang telah dilaksanakan di Putrajaya. Dalam program ini kita juga memberi latihan, pendedahan kepada orang ramai yang berminat dengan penanaman tumbuh-tumbuhan, bagaimana cara membuat baja kompos, menjaga pokok-pokok bunga, dan pada masa yang sama kita juga memberi latihan atau pendedahan untuk mereka barang-barang rekaan berasaskan bunga-bunga sepanjang tempoh tersebut. Penganjuran BFF tersebut juga menjadi platform mempromosikan destinasi pelancongan di Labuan, antaranya Pulau Kuraman serta Pulau Rusukan Kecil dan Rusukan Besar. Menggalakkan kaki tangan menaik taraf diri dengan mempertingkat latar belakang pendidikan. Buat julung kalinya, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins memberi peluang kepada 53 kaki tangannya melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaysia Sabah UMS. Menurut pengarahnya, Datuk Jumain Abdul Ghani, inisiatif tersebut dilaksanakan bermula September ini. Ianya merupakan program yang akan berterusan, sehinggalah semua kaki tangan Jahins yang layak untuk mendapatkan ijazah akan kita selesaikan dan kita berikan kepada kaki tangan. Dan juga alhamdulillah Kerajaan Negeri menyokong usaha ini, dan mana-mana mereka yang layak untuk diberikan tawaran untuk mengikuti ijazah ini, kita akan memohon melalui tabung pendidikan Sabah. Beliau bercakap kepada media pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC tahun 2024 Jahins. Seramai 40 warga kerja Jahins menerima APC, manakala 30 yang lain menerima anugerah khas. Usaha mengindahkan bandar dan meningkatkan aktiviti sosioekonomi, Majlis Perbandaran Sandakan MPS melaksanakan pelbagai inisiatif bagi menghidupkan bandar Sandakan. Antaranya program mengecat bangunan yang mendapat kerjasama Persatuan Chinese Chamber of Commerce Sandakan. Presiden MPS Walter Kenson berkata sebanyak 1,202 surat pemakluman telah dihantar kepada pemilik bangunan di sekitar bandar tersebut. Pusat Bandar Sandakan ini semakin ditinggalkan oleh peniaga dan juga pengunjung dan membuatkan dia nampak kosong dan terbiar. Perkara ini kita tidak akan biarkan, kita akan melakukan sesuatu. Ini confident memang susah cakap, tetapi memang bolehlah. Kami pun ada confident juga. Kami mesti mau kasih tolong MPS juga, kasih bangunan kami punya Sandakan lah. MPS turut memberi insentif kepada pemilik bangunan bagi menyokong dan menjayakan program tersebut. Secara keseluruhan terdapat 2,624 buah bangunan di seluruh bandar Sandakan.
Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Baik Rita, terima kasih.